Ya, kita mulakan suratul Anfal mulai ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh catat waiza dan apabila tutsla ia dibacakan alaihim atas mereka ayatuna akan ayat-ayat kami. Qalu telah berkata mereka, Qad sungguh sami'na telah mendengar kami. Lau jikalau nasya'u kami kendaki lakulna nescaya telah berkata kami misla haza seumpama ini. In haza tiada ini illa melainkan asatiru dongeng-dongengan al-awwalin orang-orang dahulu kala. Semak semula. Wa iza tutsla alaihim ayatuna. Dan apabila ia dibacakan ke atas mereka akan ayat-ayat kami. Qalu telah berkata mereka, Qad sami'na. Sesungguhnya telah mendengar kami. Sungguh telah mendengar kami. Lau nasya'u. Jikalau kami kendaki, lakulna, nescaya telah berkata kami, mislah haza, seumpama ini. In haza, tiada ini illa asatirul awalin. Tiada ini melainkan dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Dikisahkan bahawa Nadir bin Haris dia adalah salah seorang yang merendah-rendahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bila Rasul bacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, apa kata mereka? Mereka kata, kami dah dengar. Alah, kalau kami mahu, kami boleh buat. Macam kau katakan, wahai Muhammad. Dia mengatakan demikian. Kami dengar. Dan kalau kami nak pun, kalau kami mahu, kami boleh. Katakan apa yang kau katakan, wahai Muhammad. Dia kata lagi apa? In haza illa asatirul awalin. Tiada ini melainkan dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Inilah alasan mereka. Bila dikatakan tentang ayat-ayat Allah, apalagi berkaitan dengan cerita-cerita sejarah para rasul dan lain-lainnya, mereka katakan itu cerita dongeng. Dongeng-dongengan orang dahulu kala. Tak payahlah kita dengar. Itulah asas yang diberikan oleh moyang-moyang mereka dahulu. Moyang-moyang mereka telah memberitahukan kepada anak buahnya, kalau kamu dengar orang mengatakan bila orang sudah mati dikembalikan semula atau hidup balik, itu jangan percaya. Itu adalah dongengan orang-orang dahulu kala. Jadi, kalimah ini diwarisi
oleh keturunan-keturunan Quraisy ini. Sehinggalah bila datang Nabi SAW mengatakan adanya kehidupan yang baru selepas kematian. Oh, dia katakan ini semua asatirul awalin. Betul lah kata moyang kita dulu. Ini yang dikatakan dongengan orang-orang dahulu kala. Jangan dipercaya. Ya. Okey. Dalam ayat ini kita nak sentuh sikit. Ya. Wa iza tutla alaihim. Ya, iza ni huruf syarat ni. Huruf syarat. Iza apabila. Jadi bila ada huruf syarat, dia ada jawab syarat. Ya. Itu huruf-huruf syarat tu yang dikatakan iza, lau, laula, lauma, kullama, lama, amma. Ya. Itu adalah huruf syarat. Jadi ya, datangnya huruf syarat itu ada jawab syarat. Mana jawab syarat dia? Siapa yang boleh buka suara? Ya. Lau nasya'u. Bukan itu. Ya. Bukan. Ya. Lakulna. Itu pun bukan jawab untuk iza. Ya. Lagi siapa nak cuba? Ada. Qalu. Ya, betul, qalu. Jawapannya belum sampai lau nasya. Jawabnya qalu. Wa iza tutla alaihim ayatuna. Jawapannya qalu. Ya. Jadi qalu tu jadi jawab kepada izah, huruf syarat. Ya. Okey. Kemudian ada lagi ni. Lau nasya'u tu, lau. Mana jawab lau pula? Lakulna. Ya, betul. Lakulna. Jadi lau ni lebih kepada jawapan lam nescaya, ya. Lakulna tu lam tu makna nescaya, itu namanya lam jawab. Ya. Jawab kepada lau, ya. Baik. Apa bezanya? Lau nasya'u dijawab dengan lakulna, dijawab dengan lam nescaya. Sedangkan iza tadi, ya. Iza dia tidak dijawab, ya. Jadi iza ni tidak perlu kepada jawapan lam, ya. Yang perlu kepada jawapan lam hanya lau. Iza dia tidak memerlukan jawab lau, betul, ya. Jadi lau nasya'u lakulna, lam tu memang sesuai untuk lau, ya. Okey. Yang kedua, ya, perkataan ialah in haza illa, ya. Biasa in makna jika. Ya, in makna jika, tapi kalau ada illa, ingatkan bahawa dia jadi makna nafi. Ya. Bukan hanya iza, bukan hanya in, tetapi ma. Ma juga dengan makna tidak kalau ada illa. Man. Man bila ada illa pun dengan makna tiada juga, tiada siapa. Ya, man. Begitulah, ya. Okey. Kita sambung lagi ayat yang ke-32, ya. Wa iza, dan apabila. Sorry. Wa iz, dan ingatlah di waktu. Qalu, telah berkata mereka. Allahumma, wahai Allah. In kana, jika adalah ia. Haza, ini. Wal haq, dia benar. Dia benar. Min indika, min daripada, indika sisi engkau. Fa'amtir, maka hujankanlah oleh engkau.
alaina atas kami, hijaratan hujan batu, minas sama daripada langit, atau itina, datangkanlah oleh engkau kepada kami bi azabin dengan azab, alim yang amat pedih. Semak semula. Wa idh qalu, dan ingatlah di waktu telah berkata mereka, Allahumma, wahai Allah, in kana hazal huwal haq, jika adalah ini dia benar, min indika daripada sisi engkau, Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah oleh engkau atas kami hujan batu daripada langit. Au itina bi'azabin alim, atau datangkanlah oleh engkau akan kami, kepada kami dengan azab yang amat pedih. Ingat ya, doa ini, ya doa yang kita tak boleh berdoa. Memang ni doa, tapi jangan salah faham. Ada doa yang kita tidak boleh baca doa ini. Jadi ya, ini adalah perkataan nadir tadi. Ya. Jadi dia ya, dia apa? Dia kata dengan doa ini dia kata apa? Wahai Allah, sekiranya yang dibawa oleh Muhammad itu benar datang daripada sisimu, ya, maka hujankanlah ke atas kami hujan batu daripada langit, atau engkau datangkanlah azab yang amat pedih. Logik tak? Ya. Jadi tak logik. Dia minta, ya, kalau tu benar, ya, yang dibawa oleh Muhammad tu benar, dia minta suruh turun hujan batu, ataupun turunkanlah azab yang amat pedih kepada kami. Jadi ya, patutnya doa dia begini. Ini patutnya, wahai Allah, sekiranya apa yang dibawakan oleh Muhammad itu benar datang daripada sisimu, maka berilah kami hidayah dan taufik, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Patutnya macam tu, ya? Tapi dia minta hujan batu. Tengok, ya? Kalau Allah kabulkan doanya, diturunkan hujan batu masa itu, apa dia boleh buat? Ya, adakah ya bahagia buat dia? Ya, sudah tentulah tak sempat untuk, kalau nak bertaubat, dah tak sempat untuk bertaubat. Ya. Rugi, ya, akhir hayatnya dengan disudahi dengan ya kerugian. Ya. Baik, cuba ya kita tengok di sini perkataan in, ya. Saya kata tadi doa ni jangan dibaca, jangan dijadikan sebagai doa. Nanti orang tak faham, asal dalam Quran ada doa tu semua boleh baca. Kena ingat tu. Kalau tak tahu maknanya, minta hujan betul daripada langit. Ya. Baik, ya, kita tengok kedudukan tata bahasa dia. Ya. In kana. In di sini pun perlu jawab. Ini dikatakan huruf jazam dan syarat. Ya. In maman mula dia. In maman. Jadi mana jawab syarat di sini? Ya. Ya, fa'amtir, betul ya. Fa'amtir. Maka hujankanlah oleh engkau atas kami. Itu dia punya jawab, ya, huruf syarat in, ya. Kalau berupa dua-dua tanwin macam ni, bi'azabin alim, macam ni, alim tu na'at, ya. Na'at tu mana mengikut baris kepada kalimah sebelumnya.
Iaitu kalimah sebelumnya ialah azabin. Jadi azabin kasrah, alim pun kasrah itu naat. Perkataan macam itu senang ya, nak faham. Begitu sama lagi. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, Allahu Allah, liyu'azzibahum, supaya ia azab akan mereka. Supaya ia azab akan mereka. Wa anta, walhal engkau, fihim, pada mereka. Wa makana, dan tiada adalah ia, Allahu Allah, mu'azzibahum, yang mengazab akan mereka. Wahum, walhal mereka, yastaghfirun, mereka minta ampun. Baik, saya masuk mula. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Dan tiada adalah ia, iaitu Allah, supaya ia mengazab akan mereka, walhal engkau pada mereka. Maknanya, ya Allah tak turunkan azab. Sebab Nabi ada pada kalangan mereka. Mana Nabi ada pada lingkungan, ya, bersama dengan mereka. Jadi Allah tidak azab. Contohnya, Allah nak turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ya. Nabi Lut, ya, pada masa itu, ya, suruh keluar daripada negerinya pada pertengahan malam. Suruh keluar daripada pertengahan malam. Sebab azab itu datang pada waktu subuh. Jadi, ya, sejauh mana daripada tengah malam sampailah membawa kepada subuh, ya, bermakna perjalanan itu dah jauh keluar daripada negerinya atau kampung halamannya, barulah turun azab. Ya, begitu juga ayat ini memberitahu Allah tidak menurunkan azab sedangkan Nabi ada pada kalangan mereka. Macam tu, ya. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tiada adalah Allah yang mengazab akan mereka, walhal mereka minta ampun. Ini salah satu daripada kalimah yang menerangkan bahawa perkataan istighfar itu adalah salah satu daripada penolak, penangkis azab. Ya. Sebab itu kalau seandainya umat itu, ya, banyak yang minta ampun, banyak yang istighfar dengan Allah Ta'ala, ya, maka terhindarlah azab, ya, yang akan diturunkan oleh Allah. Maknanya, ya, terlepaslah mereka, ya, daripada azab Allah Ta'ala. Iaitu kalimah istighfar itu besar, ya, artinya. Ya. Sebab itu, ya, dalam, ya, keadaan wabak ini, ya, maka baiknya lah lebihkan istighfar. Ya, kalau selalu lepas solat kita baca 3 kali, ya, maka lepas solat kita baca 100 kali. Ya, bukan lama pun. Jangan panjang-panjang. Perkataannya cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Cukup perkataan itu saja, tak perlu nak astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, contoh. Nak panjang-panjang, tak perlu panjang-panjang. Cukup dengan kalimah astagfirullah, 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 buatlah 100 kali. Ya, agar terhindar daripada wabak, ya, ataupun azab. Itu besarnya peranan perkataan istighfar itu, ya.
Dan tiada Allah yang akan mengazab akan mereka walhal mereka yastaghfirun. Mereka minta ampun. Ya. Baik, di sini perlu ditekankan sikit iaitu perkataan li yu'azziba. Ya. Yu'azziba ni sebab li tu lam ni tadi ada lam jawab. Ini namanya lam kai. Ya, lam kai. Sebab itu yu'azzibu jadi yu'azziba. Asalnya yu'azzibu. Ya. Dia jadi yu'azziba. Jadi disebabkan oleh lam. Lam ni namanya lam kai. Ya. Lam kai ni ialah menasabkan. Ya, menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Sebab itu dalam hukum yu'azibani hukumnya mansub. Ya, hukumnya mansub. Disebabkan oleh lam kai. Hum itu menjadi maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Baik. Setiap kana ada isim. Jadi isim kana tu Allah. Kanallah. Isim kana tu marfu' dhammah. Dia tak mau kanallaha, tak mau. Ya. Lepas kana mesti isim tu marfu' dengan dhammah kanallahu. Tapi kalau inna, dia akan bertukar jadi baris atas innallaha. Kalau inna, ya. Kalau kana kanallahu. Tengok, bawahnya pun sama. Kanallahu bawahnya, ya. Kanallahu sama. Wama kanallahu, ya, mu'azzibahum, ya. Kemudian mu'azzibat sini menjadi ya maf'ul bih. Bukan maf'ul, sorry. Jadi khabar kepada kana. Sebab itu mu'azzibat itu baris atas, ya. Isimnya Allah, khabarnya mu'azzibah. Itu jadi khabar kepada kana, ya. Baik, itu sambung lagi perkataan ayat yang 30 apa? Selanjutnya 34. Wa ma lahum, dan mengapakah mereka? Wa ma lahum, dan mengapakah mereka? Allah bahawa tidak. Yu'azzibahum, ia mengazab akan mereka. Ia mengazab akan mereka. Allahu, oleh Allah. Wahum, walhal mereka. Yasudduna, mereka menghalang. An, dari Masjidil Haram. Masjidil Haram. Wa ma kanu, wa ma dan tiada, kanu adalah mereka. Auliya'ahu, jadi pengurus-pengurusnya. Inna, bukan inna, tiada. Auliya'ahu, pengurus-pengurusnya. Illa, melainkan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Walakin, dan akan, walakinna, dan akan tetapi, aksaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui.
Semak semula. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullah. Dan mengapakah mereka bahawa tidak ia mengazab akan mereka oleh Allah. Wa hum yasudduna anil masjidil haram. Walhal mereka menghalang dari Masjidil Haram. Ya, mana menegah Nabi dan orang Muslim ya untuk ke Masjidil Haram, untuk bertawaf, ya dihalang. Wa ma kanu awliya'ahu, dan tiada adalah mereka jadi pengurus-pengurusnya. In awliya'uhu illal muttaqun, tiada pengurus-pengurusnya melainkan orang-orang yang bertakwa. Yang patut jadi pengurus, yang berhak jadi pengurus, bukan mereka. Sebab mereka tu kufur. Ya, orang-orang kafir tidak berhak jadi pengurus Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram diasaskan zaman Nabi Ibrahim AS adalah kalangan muttaqun, kalangan orang-orang yang bertakwa. Tapi ya, zaman Nabi, ya, mereka orang-orang musyrikin ya, jadi pengurus kepada Masjidil Haram. Maka ya sebenarnya tidak ada hak buat mereka. Ya, tidak patut mereka menguruskan. Yang patut jadi pengurus, Allah katakan illal muttaqun, melainkan orang-orang yang bertakwa. Walakinna, dan akan tetapi aksaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Ya, tidak mereka mengetahui ya siapa yang patut ya jadi pengurusnya sebenarnya. Mereka tak tahu. Ya, sebenarnya ialah ya orang-orang yang bertakwa, apa yang dikatakan oleh Allah Taala. Ya. Asas Kaabah, ingat zaman Nabi Ibrahim Ismail. Asas Kaabah didirikan untuk kiblat masa itu. Ya, itu tujuannya untuk mengelak daripada perkara-perkara yang mempersekutukan Allah. Ya, itulah asas mula-mula diletakkan kat situ. Tempat yang tak pernah diduduki oleh orang dan tak ada siapa-siapa yang menyembah ya batu, kayu atau sebagainya. Maka diasaskanlah ya Kaabah itu untuk menjadikan manusia mentauhidkan Allah Taala. Ya. Baik, sekarang di sini ada perkataan di sini iaitu yu'azziba ya. Wa ma lahum alla yu'azziba. Jadi Allah ini termasuk huruf nasab ya. An lan izan kai lam juhud hatta au fawa. Jadi perkataan mana yang dikatakan huruf nasab? Iaitu perkataan Allah. Allah ini daripada dua kalimah ya. Satu an, alif nun an, bahawa. Yang kedua perkataan la. La tu nafi. Jadi nafi itu tidak bekerja. Ya. Yang bekerja ialah an. An yang pangkal, alif nun an. Ya, itu yang bekerja. Yang la tu la nafi namanya. Jadi dia tidak mengambil peranan. Jadi sebab itu yu'azziba ni kerjanya sebab berbaris atas tu disebabkan oleh ya an. Ya. An la yu'azziba. Jadi yu'azziba sekarang berhukum mansub disebabkan oleh an. Dan ada juga huruf-huruf nasab yang lain yang disebut ya. Ya, huruf-huruf nasab lain ya. Itu termasuklah Allah ya. Termasuk Allah. Jadi Allah itu termasuk Allah huruf-huruf nasab-nasab yang lain. Likaila, likai, li'anla, al, likaila, likai, li'an, li'alla, Allah ya. Itu maknanya huruf-huruf nasab yang lain. Itu disebut Allah supaya apa? Ya, supaya kalau jumpa Allah tu termasuk huruf nasab. Tapi hakikatnya yang bekerja tu kan la ya. Yang bekerja tu an dia, alif nun an. Ya. La tu la nafi. Nafi mana tidak, ya. Okey, begitu juga kita jumpa perkataan ya, wa ma kanu awliya'ahu. Ya, kita banyak jumpa perkataan
makana. Biasa makana, makanu. Itu semuanya makna tiada. Ya. Kemudian perkataan apa yang tiada lagi depannya? In auliya'uhu illal muttaqun. In auliya'uhu illal muttaqun. Jadi perkataan in di situ. Ya. In di situ makna nafi, tidak. Illal muttaqun, melainkan orang-orang yang bertakwa. Macam mana nak menggayakan bahasanya? In tu nafi, illa tu isbat. Isbat. Isbat ni maknanya menetapkan. Macam kita kata la ilaha illallah. La ilaha tu, la tu nafi, illallah tu isbat. Nafi isbat. Ada nafi, ada isbat. Isbat tu makna menetapkan. Baik, kita sambung lagi. Ayat yang ke-35. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, solatuhum, solat mereka, indal baiti, di sisi Baitullah, illa, melainkan, mukaan, bersiul, watas dia, dan bertepuk tangan. Fazuku, maka rasakanlah olehmu, al-azaba, akan azab, bima, dengan sebab apa yang, kuntum, adalah kamu, takfurun, kamu kufur. Baik, saya masuk semula. Wa ma kana salatuhum, dan tiada adalah ia solat mereka, indal baiti, di sisi Baitullah, illa mukaan, melainkan bersiul, watas dia, dan bertepuk tangan. Ya, zaman Nabi SAW, zaman apa? Mengikut Islam, ya, mengikut Islam, ya, bertawaf di sisi Masjidil Haram, ya, dengan bertalbiyah, ya. Tapi tak, mereka mengelilingi Kaabah itu, mereka bersiul-siul, ya, sambil bertepuk tangan macam boria, ya. Itu ibadat orang musyrikin di sisi Masjidil Haram. Bayangkan, ya. Daripada asal diajar oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, asasnya itu cukup cantik, bersih, ya, dengan tidak mempersekutukan Allah. Tapi ya akhirnya, ya, ilmu-ilmu orang alimnya sudah mati. Akhirnya yang membawa orang-orang yang jahil, yang bodoh, ya, maka syaitan pun masuklah, ya, menjadikan mereka sesat barat. Itulah apa yang berlaku dulu. Mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan, ya. Sebab itu dulu ada nada WhatsApp, ya. Nada WhatsApp ni dulu dia bunyi siulan, ya. Jadi orang-orang ni bila berjemaah, ya, dia punya handphone dia tak disilentkan, ya. Jadi bersiul sana, bersiul sini tengah solat tu, ya, bunyi siulan sana, siulan sini, ya. Suka sangat masa tu mereka letakkan nada siulan, ya. Sedangkan bila kita tengok, ya, siulan ini adalah, ya, di antara ajaran-ajaran syaitan ketika dia melakukan ibadat. Contoh orang musyrikin, ya, dia bersiul dan bertepuk tangan. Jadi secara halus,
ya, masuk kepada kalangan ya orang-orang Islam ya yang menganggap seronok saja, tapi tidak tahu bahawa itu adalah ya panggilan syaitan. Ya. Dalam solat bersiul sana bersiul sini, ialah WhatsApp ya dengan nada siulan suka sangat ya kalangan orang-orang kita. Ya. Jadi ya sebab itu kenalah tutup ya atau silentkan masa ketika solat berjemaah ataupun solat sendirian ya. Sebab itu adalah panggilan syaitan ya. Sama juga ya loceng ya. Kadang orang kita tak sedar ya. Loceng-loceng yang diletak dekat pintu ya kadang berbunyi ya. Buka pintu boleh bunyi loceng. Itu bukan Islam punya ya. Itu ya adalah musyrikin punya. Sebab loceng salah satu daripada memanggil syaitan dengan bunyian loceng. Jadi orang Islam ni ya, jangan gantungkan benda-benda yang dikatakan boleh membunyikan loceng. Ya, biasa orang musyrikin akan letak di pintu-pintu. Bila kena angin bunyilah tang ting tang tung tang ting ya. Itu jangan. Ya, itu kita memanggil syaitan ke rumah. Bahaya tu. Ya. Itu adalah ya, ajaran musyrikin. Cara itu memanggil syaitan datang ke rumah. Jangan dilakukan. Ya. Sebab itu orang musyrikin nak solat, nak sembahyang, mereka akan ya bunyikan loceng. Salah satu daripadanya itulah nada dia. Ya. Kristian loceng, Buddha loceng, ya, Hindu loceng. Ya. Jadi ya loceng itu adalah salah satu cara memanggil syaitan. Ya. Sebab itu hindarilah orang Islam daripada meletakkan bunyian loceng di rumah. Ya. Baik ya, kita sedikit tengok tata bahasa dia. Kita sekarang hari ini kita cari perkataan yang dikatakan ya solat. Ya solat. Jadi macam mana kita nak cari perkataan solat dalam kamus ya? Perkataan solat ini dalam kamus ya. Apa? 190. Ya. Lain-lain buka ya 190 ya. Perkataan solat ya. Satu solat ini ya. Dia perkataan dia sod lam. Ya, alif maksurah ya. Sod lam alif maksurah. Ya. Okey. Kita tengok sebelah atas sekali, iaitu sebelah kiri ya. Perkataan dia ialah solla, kemudian solatan. Yang tengah-tengah, ni ya, solla yasli solyan tu lain ya. Kita ambil yang atas ya. Ambil yang atas ya, baris yang kedua solla, kemudian mana solatan, berdoa dan mendirikan solat. Mendirikan solat. Kemudian perkataan sallallahu alaihi, ya Allah memberi berkat ke atasnya, ke atas Nabi. Ya. Salla, kemudian masdar dia tasliyatan. Dengan kata kuda mengikuti yang terdahulu. Ya. Al-fars tu mana kuda? Al-fars tu. Ya. Mana kuda? As-salah. As-salah yang bawah tu jamak dia solawat. Maknanya ialah solat. Kadang diterjemah dengan makna sembahyang, kadang doa. Jadi begini. Kita punya pegangan, ya, kita ambil bahasa yang baik, kita pegang dengan bahasa solat. Contohnya, ya, kita beribadat,
ya, menunaikan solat. Itu lebih baik. Sebab apa? Solat itu ya sebenarnya maknanya doa. Ya, doa. Sebab dalam kamus Arab dikatakan as-salatu bermakna doa. Ya. Solat itu dengan makna doa. Jadi sebab itu kita solat. Dalam isi doa solat tu dipenuhi dengan doa-doa. Ya. Nah, dengan gerakan tapi dalam bacaannya penuh dengan doa-doa. Jadi lebih baik kita katakan perkataan solat. Ya. Sembahyang itu, ya, boleh kita gunakan bahasa sembahyang itu untuk orang-orang yang bukan Islam. Kita katakan cara sembahyang mereka. Ya. Sebab sembahyang ini diambil daripada dua perkataan, iaitu satu sembah, satu dengan yang. Ya, mengikut ya kamus Indonesia, sembahyang ni dua perkataan iaitu sembah dengan yang. Sembah itu perkataan sembah, yang itu satu dewa, namanya yang. Ya. Jadi golongan ini adalah penyembah dewa yang. Ya. Maka tidaklah sebagus kalau kita katakan perkataan sembahyang untuk kita melakukan solat. Ya. Lebih baik generasi akan datang biar bertukar bahasa menggunakan perkataan solat. Ya. Membiarkan perkataan solat. Sebab solat itu lebih baik dan lebih bersih dengan makna doa. Ya. Itu perkataan ya, solat. Ya. Kalau solat ni, ya solat ya, tengok baris yang kedua balik. Solat ni adalah 4 huruf ya, sod, lam, ya lam sekali lagi, alif maksurah. Sod, lam, alif maksurah, 4 huruf. Jadi mudhari'nya dia tidak diletak sebab ya dia 4 huruf. Ya, jadi tak perlu diletak mudhari'nya, kita sendiri kena buatlah. Shalla mudhari'nya yusolli. Shalla yusolli. Ya. Jadi mudhari'nya yusolli. Ya. Yusolli tu makna ia solat. Itu yang kita suruh lafazkan usolli. Ya. Usolli tu makna alif tu aku, usolli. Usolli tu makna aku solat. Ya. Itu yang perbahasan niat tu kadang orang tak faham. Ya, niat itu dalam hati. Ya, tak perlu nak dilafazkan. Tapi kalau tak dilafazkan katanya dituduhlah kita ni ya bukan-bukan. Ya, kau muda lah apalah ya, sebenarnya silap ya. Niat itu dalam hati. Ya. An-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati. Jadi kita niat waktu solat tu niatkan dalam hati. Ya, contohnya saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Niat dalam hati, takbir, tak payah kita nak melafazkan. Bila kita belajar harfiah, ya nampak tak kita punya rasa ya tak munasabahnya bila kita melafazkan. Ya. Contohnya, ya kita melafazkan ya aku solat ataupun bahasanya saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat ya mengikut imam ya kerana Allah Taala. Ya kita lafazkan. Yang imam pula ya dengan pembesar suara satu kampung dengar sahaja aku ya solat fardu zuhur 4 rakaat menjadi imam kerana Allah Taala. Ya, satu kampung dengar. Kalau dibahasakan Arabnya dengan terjemahan macam tu. Ya. Jadi tak logik lah. Padahal niat itu fil qalbi. Ya, dalam hati. Ya. Nabi tidak melafazkan, sahabat tidak melafazkan. Ya. Jadi ya sebab ya niat itu fil qalbi. Itu hanya nak mengajar anak-anak macam mana nak niat. Macam mana nak niat? Niat jelah saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Ya, itulah bahasanya orang Arab mengajarkan anak-anaknya macam mana cara nak niat.
Jadi yang kita ni, kita kena melafazkan. Itu yang jadi susah. Ya? Susah kita nak melafazkan. Ya? Satu lagi perkara, yang itu dah biasalah agaknya sebab kena diajar. Usoli itu dah diajar, dah terbiasalah. Ya? Tak ada masalah. Ya? Yang kurang biasa. Ya? Macam kita solat musafir. Ya? Lafaz solat musafir ni, ya, kan tak biasa sekali nak pergi. Ya, nak niatkan dia punya usolinya tu tak hafal. Jadi bila tak hafal, itu yang orang tak solat musafir, tak solat jamak, tak solat qasar kalau bermusafir. Kerana apa? Alasannya ya tak hafal niat. Tak hafal niat. Padahal niat tu dalam hati. Contoh saya kata kita nak jamakkan zuhur dengan asar. Ya, kita ni waktu zuhur ni nak jamakkan asar. Dalam hati, saja aku solat zuhur jamak asar kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Dah cukup dah. Takbir je. Ya. 2 rakaat. Kemudian dah habis 2 rakaat, kita bangun balik. Ya. Kita niat pula. Saja aku solat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut jamak lagi. Jamak dah kita sebut waktu zuhur. Begitu juga kalau kita nak takhirkan. Contohnya, zuhur ni kita terus je lah. Kita nanti solat jamak je lah asar. Ya? Jadi zuhur kita tak solat. Sampai tempat tu waktu asar. Dah patut kita solat. Ya? Kalau lengah-lengahkan lagi, ya dah maghrib pula. Jadi kita pun solat. Jadi solat kita zuhur dengan asar pada waktu asar. Jadi mana nak mulakan? Ini satu jadi pertikaian. Ya, mulakan asar dulu kerana kita hormat waktu asar. Ini yang silap. Ya. Sebenarnya kita kena dahulukan apa yang dahulu. Ya, iaitu zuhur dulu baru asar. Hanya zuhur tumpang waktu asar. Jadi macam mana solatnya? Kita solat zuhur di waktu asar. Ya, sahaja aku solat zuhur jamak, tak payah sebut rakaat. Sahaja aku solat zuhur jamak asar kerana Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kita bangun balik, dah habis 2 rakaat, bangun balik, kita pun sahaja aku solat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita buat zuhur dulu baru asar. Zuhur tumpang waktu asar. Macam tu. Ya. Rasa boleh faham ya. Jadi selalu masalah orang nak musafir, kalau musafir tak tahu nak solat jamak qasar sebab tak hafal niat, ya. Masalah lah, rugilah, ya. Allah bagi peluang untuk kita supaya jamak qasar, kita tak nak buat, ya. Okey, ya, kita sekarang ni nak cari satu perkataan, ya, iaitu perkataan selalu kita jumpa perkataan yasudduna. Yasudduna, ya. Yasudduna, ayat yang ke-34 ya. Ayat 34, wahum yasudduna anil masjidil haram. Mereka menghalang dari Masjidil Haram. Jadi cari perkataan yasudduna. Apa asal dia? Sod dengan apa? Dengan dal ya. Sod dengan dal. Sod dengan dal. Jumpa tak? Muka surat berapa tu? 184. Okey, yang lain 184. Jumpa tak? Sod dal ya. 184. Yang mana 184? Sod apa? Sod dal ya. Tak, dia sod dal. Jadi dia wakaf jadi sod, disadahkan jadi sodda. Jadi cari perkataan sod dal saja. Ya.
183, okey. Tengok ya, 183 perkataan ya, sodda. Ya. 183 sodda. Jumpa tak? Bawah sekali. Sodda sabil. Atas sodda sabil tu baris yang keempat daripada bawah kanan. Sodda yasuddu soddan. Itu dia punya fi'ilnya sodda, asalnya sodada. Ya. Bab macam ini namanya bab mudha'af ya. Mudha'af. Maknanya kalau dua huruf yang didabelkan macam ni, ini namanya mudha'af, ganda. Digandakan, ya. Kita tak boleh baca sodada. Kita kena sabdukan sodda. Mudhari'nya yasuddu. Asalnya yasdudu. Yasdudu. Ya. Jadi kerana dia mudha'af, ya, kita tidak boleh bunyikan yasdudu. Tapi kalau nak mengambil wazan asal, bunyikanlah macam tu. Sodada yasdudu. Fa'ala yaf'ulu. Macam tu. Ya. Baik, ya, sodda yasuddu, masdarnya soddan dengan makna mencegah, ya, atau melarang. Macam contoh yang bawah sekali, sodda sabil. Ya, sodda sabil maknanya ya menghalang ya jalan. Menghalang jalan. Itu mana sodda sabil. Macam tadi yasudduna anil masjidil haram. Mereka menghalang ya dari Masjidil Haram. Okey, bagaimana kita nak jadikan dia fi'il amar daripada yasuddu, ya, sodda yasuddu. Ya, kita nak jadikan fi'il amar, ya. Buang ya. Ya tu adalah huruf mudhari', ya. Kemudian sod ini, ya, baris sod bagi kepada dal. Baris sod bagi kepada dal. Baris dal yang akhir tu buang. Kita nak matikan. Jadi dal dengan dal sekarang dah bunyi dud. Dud, ya. Sebab fi'il amar kena matikan huruf akhirnya. Jadi dal matikan dud. Ya. Pastikan tengok ya, dhamma yang akhir ialah dhamma huruf akhir kena buang, kena matikan. Jadi dah tak ada huruf, dah tak adalah baris lagi. Kemudian baris sod diambil oleh dal pertama. Baris sod tu baris depan tu diambil oleh dal pertama. Maka bunyinya du. Dal kedua mati. Maka bunyinya dud. Okey? Faham tak? Ya, baris dhammah pada sod diambil oleh dal pertama. Dal kedua tanda mati. Jadi sekarang bunyinya dud. Sod sekarang ni dah tak ada baris kerana dah diambil oleh dal. Bila tak ada baris, artinya dia tak boleh bunyi. Bila tak boleh bunyi, kita kena tambah alif. Nak bunyikan dia, bunyilah. Bila dud, awalnya baris depan juga. Usdud. Usdud. Ya. Itu fi'il amarnya. Ya. Nahinya la tasdud. Ya tu jadikan ta, jadi la tasdud. Ya. Saya ulang balik ya, biar faham tentang mudha'af ni, ya. Baik, yasuddu, perkataan yasuddu, ya kita tinggalkan, ya tu mudhari', ya. Baris sod, baris dhammah tu bagi pada dal pertama, sebab dal tu ada dua. Kemudian dal kedua kita tandakan mati.
Sebab nak jadikan fi'il amar. Jadi dal, ya, baris doma jadi dud. Ya. Sod dah tak ada baris. Maka kita kena letak apa? Alif. Kena letak alif. Jadi bunyinya usdud. Kenapa bunyi usdud? Sebab kenapa huruf ketiga tu bunyi dud? Jadi kita bunyikan us, ya. Usdud, ya. Itu bab, ya, mudha'af, ya. Macam tu cara dia, ya. Kita tak boleh bunyikan dud saja. Habis sod nak letak mana? Sod nak letak mana? Satu lagi perkataan aulia. Aulia ni pengurus-pengurusnya. Aulia. Mana nak cari huruf asal? 477. Tengok ya, 477 masing-masing. Jumpa tak yang lain? 477 bawah sekali. Bunyi dia daripada perkataan wala. Ya. Sebenarnya dia daripada 476, ya. 476 bawah sebelah kiri. Jumpa tak masing-masing? Bawah sebelah kiri. Ya. 476 walia yali. Ya. Kemudian walyan. Itu daripada asalnya macam itulah. Ya. Daripada perkataan walia, ya, amat dekat kepada sipulan, mengikuti, mengiringi tanpa batas, ya. Kemudian kita teruskan muka surat 477, tengok. Ya, waliyar rajul, mana melindungi seseorang. Waliyahu wilayah, ya. Dengan makna mengasihi, ya. Kemudian yang bawah kita jumpa perkataan bersabdu, ya, walla. Walla tauliyah, menjadikan simpulan tu wali, ya. Ditauliyahkan. Kemudian walla tawalla dengan makna hariban. Maksudnya lari, telah berpaling. Ya. Maka kita nak cari perkataan yang dikatakan wali dengan jamak aulia. Cuba cari bawah-bawah dia, ada tak? Ya. 4 daripada bawah, ya. Itu maknanya kita jumpa perkataan, ya, wilayah jamak kepada aulia. Ya, itu pun maknanya wali, ya, dengan makna wali. Aulia ini, ya, dengan makna dia jamak, ya. Jamak kepada perkataan kita sebut wali-wali, ya. Tapi ia juga dengan makna sahabat yang menolong, ya. Sebab itu tadi kita bahasakan dia pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus Masjidil Haram. Maknanya itulah daripada perkataan, ya, wali, ya. Perkataan wali daripada wali tu mufrad, ya. Jamaknya aulia. Ya. Aulia. Kalau satu, ya, wali. Ya. Wali. Ya. Jamaknya aulia. Tapi kalau nak cari perkataan wali ni daripada asalnya iaitu walia. Cari walia itulah. Ya. Tapi bila makna walia tu bukan makna wali. Ya. Wali ni daripada perkataan
Ya walla. Walla tu boleh jadi wali. Sebab kalau walia dia tidak boleh jadi perkataan wali, dia jadi masdarnya walian. Walian. Okey, itu satu ya. Oh, dah lebih masa ya. Rasanya sampai situ dulu, tandakan sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan datang, kita boleh sambung lagi ayat yang seterusnya insyaAllah ya. Okey, kita akhiri dengan ucapan Sadaqallahul Azim.